Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Wa hazani da'iyani qaimani ala qalbihi yad'uwanihi wa huwa yasma'u qalbahu yuhissu bizalika ala ma rubiya fil akhbar annahu alaihi salatu wassalamu qala iza wulida libni adam mauludun qaranallahu subhanahu bihi malakan wa qarana syaitanu bihi syaitanan fasyaitanu jasimun ala uzuni qalbi ibni adam al-aisar wal malaku jasimun ala uzuni qalbihil aiman wa huma yad'uwanihi. Maknanya lebih kurang kedua-duanya menyeru kedua-duanya, berdiri kedua-duanya di atas hati anak Adam, menyeru baginya dan bahawa mendengar hati itu berasa bagi yang demikian itu di atas barang yang diriwayatkan dalam akhbar. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila dilahirkan anak Adam itu, ketika anak Adam itu lahir bersertalah, menyertailah Allah Subhanahu wa taala dengannya malaikat. Dan malaikat itu menyeru dengannya. Dan beserta dengannya juga iaitu syaitan, baginya syaitan. Dan syaitan itu berdiri di atas telinga hati anak Adam yang di sebelah kiri. Dan malaikat pula berdiri di atas telinga hati anak Adam di sebelah kanan. Maka kedua-duanya itu menyeru kedua-duanya. Jadi kita cerita sambung lagi tentang aqabatul awaiq. Iaitu perkara-perkara yang menghalang kita buat ibadat. Yang besar-besarnya ada 4. Pertama dunia, keduanya manusia atau makhluk, ketiga syaitan. Dan keempatnya nafsu. Dunia kita dah cerita dah macam mana nak berdepan dengan dunia yang dengan berzuhud. Manusia, bagaimana kita nak uzlah daripada mereka itu. Imam Ghazali cerita dah. Masuk yang 3 ni bab syaitan. Syaitan ni tuan-tuan kita tak nampak dia nampak kita. Memang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ujian kepada kita. Asyaitanu lakum aduun. Fattakhizuhu aduwa. Bagi kamu tu syaitan tu musuh kamu. Jadikan dia sebagai musuh. Jadi tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak berdepan dengan syaitan ni? Kata Imam Ghazali seulang balik, yang pertamanya kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak bergantung hati dengan Allah. Doa kepada Allah, baca zikir untuk minta perlindungan daripada Allah, daripada gangguan-gangguan syaitan. Kata Imam Ghazali, kalau diganggu juga sampai kita kena lawan dia. Berperang lawan syaitan. Dan yang ketiganya, kita banyakkan zikrullah. Berzikir. Apa-apalah zikir. Terutamanya la ilaha illallah. Banyakkan zikir. Karena Nabi menyebut zikir ni bagi syaitan seperti mana kanser bagi manusia. Manusia bila kena kanser ni, dia cepat merebak. Dan orang takut dengan kanser. Begitulah syaitan. Dia juga takut dengan orang yang berzikir. Kan?
Sekarang ni macam mana kita nak perang dengan setan ni? Nak perang macam mana? Nak perang macam mana? Di sinilah kita kena kenal macam mana teknik dan strategi syaitan itu. Kata Imam Ghazali, pencuri ni, kalau kita tahu lorong dia masuk kampung, dia payah sikit. Kita tahu dia masuk lorong tu, duk pergi balik-balik lorong tu. Betul tak? Kita buat satu signboard, selamat datang pencuri. Dia tahu, kata kita tahu dia, dia payahlah sikit dia. Setan begitulah lebih kurang. Bila kita tahu macam mana cara seluk-beluk dia menyesatkan Adam, insya-Allah payahlah sikit dia tu. Malah ni kita nak kenal macam mana syaitan mengganggu anak Adam. Dia masuk ke dalam hati anak Adam melalui khatir. Khatir ni macam angin. Angin ni tuan-tuan sekalian, bila dia bertiup, daun bergoyang. Kesannya daun bergoyang. Setan ni bila dia bisik, hati kita bergoyang. Hati dia bergoyang. Bisikan dia nama was-was. Was-wasah. Yang kita cerita dah bulan lepas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Minta berlindung pada Allah daripada kejahatan was-was setan. Bisikan itu nama was-was. Selain daripada syaitan, malaikat pun bisik juga. Bisikan malaikat namanya ilham. Malaikat yang bisik itu nama mulhim. Dia ni bisik yang bagus-bagus saja. Ajak kita main semayang, ajak kita sedekah, ajak kita puasa sunat. Ni kerja malaikat lah. Yang setan ni pula, kerja dia ajak buat jahat. Kalau dia ajak buat baik, kata setengah ulama, tujuan dia jahat. Terus kita riak lah, itulah, inilah, macam-macam. Ni kita nak sambung balik ni. Cerita yang bulan lepas. Jadi ada bisikan daripada malaikat. Malaikat tu nama malaikat mulhim. Dia bisik belah hati. Hati ni ada telinga, nama telinga hati. Ada mata, nama mata hati. Mata hati bukan tengok ni, tengok tu sampai ke akhirat. Itu dia. Jadi bisikan setan ni namanya was-wasah. Dia tiup belah hati belah kiri. Telinga hati belah kiri. Malaikat bisik hati yang di sebelah kanan. Nama malaikat tu malaikat mulhim. Bisikan dia nama ilham. Kan? Maka kata Imam Ghazali, fahazani da'iyani. Inilah dua bisikan. Dua-dua ni menyeru. Yang setan seru cara dia, yang malaikat seru cara dia. Jadi kita nak kenal mana bisikan malaikat. Ini bisikan malaikat, kita layan. Kalau kita tak layan, bimbang, tak lagi dia tak ngomel dekat kita. Tu yang kita bimbang tu. Kan? Macam tuan-tuan orang main rumah kita nak bagi hadiah. Kan? Tengok kita ada di rumah. Kasut ada, motor ada, kereta ada, lampu menyala dalam rumah tu, kipas memusin. Bagi salam tak mau jawab. Kawan tu pun balik. 3-4 kali bagi salam, tak jawab, dia balik. Mai 3-4 kali jadi lagu tu, dia kata apa? Dah kebulok dah. Hati yang kita takut. Malaikat ni mai bawa benda baik. Ajak kita mangkit tahajud. Ajak kita pergi sembahyang jemaah. Ajak kita puasa sunat. Kita tak layan. Dia kata tak kebulok. Dia kata tak kebulok, rugilah kita. Bukan siapa yang rugi, kita lah rugi. Jadi bila kita tahu, faham, bila kita mengaji, inilah bisikan malaikat, layan. Layan malaikat ni. Pasal bisikan dia bagus untuk kebaikan kita. Bila kita tahu, kita kenal, ni bisikan syaitan. Jangan layan, buat tak peduli ya. Dia akan pulih kepala kita. Dia macam anjing tau, anjing. Layan dia ada lagi mengadar. Kita main masjid. Kita naik motor. Lalu depan rumah tu, Hindu tu, anjing dia salak kita. Keng-keng. Kita pun berhenti motor, keng-keng. Dia keng-keng-keng-keng, kita pun keng-keng-keng. Lama tak pergi mana. Buat tak tahu ya, dengan layan terus pergi masjid.
Begitulah setan. Dia kacau hati kita. Jangan layan. Buat tak tahu. Dia bukan pulih kepala kita ke belakang. Jangan layan. Bila kita tahu ni bisikan syaitan, jangan layan. Saya baca kitab hikam pagi tadi di pondok. Saya lupa nama syekh itu. Satu orang tanya syekh, kenapalah saya ni semayang tak rasa manis, tak rasa sedap, tak terasa tenteram jiwa, tak rasa khusyuk. Sedangkan Nabi kata waju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan oleh Allah Ta'ala ke atasku sejuk mata hatiku dalam semayang. Kenapa saya tak rasa sedap, tak rasa manis, tak rasa begini? Kata Tok Syekh apa dia? Kamu sebenarnya ada bawa masuk anak setan ke dalam hati. Bila anak setan ni bawa masuk dalam hati, pak dia ambil duduk round tengok. Mak tanyalah budak ni kawan ni, apa itu yang dimaksudkan oleh Syekh yang kata anak setan? Dunia. Bila kita masuk dunia dalam hati kita, duk ingat dunia, tak ingat Tuhan, berarti kita dah bawa masuk sekok anak setan. Bila masuk sekok anak setan, pak dia duk main round nak tengok anak dia. Saya dulu berkawan dengan seorang juru silat gayung. Nama Hashim Gayung. Dia duduk di sana dekat Kampung Betung, kat Sik. Dia cerita kat saya, dia kata dia balik sembahyang Isya lepas kuliah. Lepas sembahyang Isya dia balik-balik, dia jumpa anak rimau. Mak dia tertinggal. Anak rimau tertinggal. Dia ambil anak rimau, duduk balik, dia bawa tangkap bawah rumah dia. Malam-malam mak dia main cari. Mak rimau main cari anak dia. Takut ustaz lepas balik. Jadi bila kita masuk dunia dalam hati kita, berarti kita dah masuk sekong anak setan. Kata Tok Syekh tu. Bila anak setan dah duduk dalam hati kita, mak dia duduk merah. Duduk round tu, tak ingat apa dah. Tak khusyuk mana lah. Kan? Kita ikhlas kerana Allah. Buat kerja kerana Allah. Bukan kerana dunia. Bila dah dunia, sampai bila tak khusyuk. Tak lazat, tak sedap, tak ikhlas dalam ibadat. Ni cerita setan tambung. Kata Imam Ghazali, fahazani da'iyani. Dua-dua ni menyerulah kedua-duanya. Siapa dia? Malaikat dan setan. Malaikat duk bisik telinga hati kita di sebelah, makna kata telinga hati belah kanan. Yang setan ni duk bisik telinga hati belah kiri. Tentu rasa tak? Tengok terjaga, tengok jam, makna kata pukul 4 pagi. Ya. Ada terasa hati nak mangkit tahajud. Kalau ada tu, cenderung hati nak mangkit tahajud tu malaikat lah tu. Malaikat mulhid. Dia bisikkan di hati kita hingga kita terasa nak mangkit tahajud. Kesan bisikkan dia tu, kita terasa nak mangkit. Layan, mangkit terus. Mangkit cepat-cepat ambil uduk terus semayang. Jangan tunggu-tunggu lagi. Tuan-tuan tunggu, dia main satu lagi pula. Bisik hati belah kiri pula. Alah, nak kalut pergi mana? Pagi lagi, baru pukul 4. Tahajud, pukul 6 pun ada. Ada atau tak lagu tu? Setan lah tu. Tu setan. Jangan duduk layan dia. Makin cut. Terus ambil untuk. Jangan duduk melenggung panjang-panjang. Dah makin-makin pergi kolah. Buka pula pipe, duduk melengu lagu tu. Tongkat dagu, duduk tengok ayat keluar. Syaitan main pula. Dia tak boleh buat apa, kita terus ambil tu, Allahu Akbar. Habis cerita. Kalau kita tangguh, dia main kacau. Kan tak dengar suara azan. As-salatu khairum minan naum. Terjaga. Ni, ustaz kata semayang berjemaah ni, makna kata 27 kali ganda pada semayang seorang. Siapa semayang subuh berjemaah, semayang isya berjemaah, seperti semayang semalam-malaman. Dengar tak hadis tu? Bila kita nak mangkit, dia main. Yang kita rasa nak mangkit tu, malaikat lah tu bisik. Bila kita nak mangkit, setan main pula.
Baru azan. Qamat dah lagi. Itu setan haram jadah tu. Dia kata, baru azan, qamat dah lagi. Kita pun terlena tu, kita layan dia, kita lena. Macam jin, dia salak kita layan, tak boleh buat kerja. Kita terlena. Pasal apa? Pasal baru azan, qamat dah lagi. Duk sehari dengar pula, kita rumah kat masjid. Orang qamat, wow. Cuk dia jaga, cepat malaikat kata sehari hantar lepas bayar jemaah. Gaya nak makit tuan-tuan, setan main. Dia kata apa? Pagi ni pagi Jumaat. Tu imam baca surah sejadah. Panjang. Lama. Lena balik terlepas subuh. Dia buat pasal. Lepas tu bila kita tahu ni bisikan syaitan, jangan layan. Imam Ghazali kata jangan layan. Buat terus kerja kita. Lama-lama kita duk buat gitu, duk tak layan dia. Lama-lama dia pun menyampah dengan kita. Dia fikir lain. Dia cari orang lain pula. Ni kita duk layan dia. Dia kacau kita. Dua-dua ni menyeru. Dua ni malaikat pun menyeru. Setan pun menyeru. Itu dia. Wa huwa yasma'u qalbahu. Bahawasanya seruan-seruan ni didengar oleh hatinya itu. Kita rasa dengar. Dengar lagu mana kita tak nak abang. Bukan dengar suara. Bukan dengar bisik. Tapi hati itu terkesan. Terasa. Ini yang Imam Ghazali kata. Yuhissu bizalika. Terasa dengan demikian itu. Dia ada terasa. Hati itu ada terasa. Nak abang lagu mana tak tahu. Tapi terasa. Bukanlah benar dengar bunyi suara perkataan tak. Tapi hati itu cenderung. Bila ke arah nak buat baik, itu seruan malaikat lah tu. Seruan tu nama ilham. Bila hati tu tak mau buat baik tu, itu seruan tu nama waswasah. Bisikan tu daripada syaitan. Kita nak sekat dia masuk, tak boleh. Tak mampu kita nak sekat. Memang kerja dia masuk keluar di hati kita ni. Nak sekat tak boleh. Tak ada cara nak sekat dia. Cuma bila dia masuk, syaitan jangan layan. Tu ya. Malaikat layan. Memang kerja dia lagu tu. Kerja setan duk bisik sana, bisik sini, kacau sana, kacau sini. Dia kacau. Orang malam nisfu Sa'ban baca Yasin 3 kali. Dia buat konsert dah. Kerja siapa tu? Setan lah tu. Itu setan lah. Ada tuan-tuan satu orang. Satu budak perempuan. Dia duduk dengan pak dia. Dia ni rajin pergi masjid. Pak dia ni tak pergi masjid. Mak dia mati. Dia budak perempuan dulu rajin pergi masjid. Satu hari pak dia tanya dia. Mina, hang tu pergi masjid tu ustaz mengajar apa? Ustaz mengajar macam-macam pak oi. Malam tadi mengajar bab setan. Macam kita cerita ni lah. Bab setan. Setan tu lagu mana Mina? Mina diam. Kan? Tak tunjuk setan rupa lagu mana, berjanggut ke, bertari ke, nak cerita lagu mana. Lepas tu satu malam tu pak dia balik lewat malam. Pukul 1 baru balik. Ketuk pintu panggil. Mina ni masa tu tengah pakai baju tidur. Dia pun mangkit kelang kabut nak buka pintu buka pintu kat pak dia. Pak dia buka pintu tengok anak dia pakai baju tidur. Pak dia dah jadi hilang pertimbangan. Nak rogol anak dia tu. Anak dia kata apa? Ni setan. Ya pak dia tanya cik, mana setan lah ni setan lah ni setan. Tapi tak kenal anak sendiri. Setan dah masuk dalam hati kita. Suruhan dia. Dah kita layan. Habislah kita. Itu dia. Jadi kata Imam Ghazali, bisikan-bisikan ni terasa di hati kita. Semua orang terasa. Sampai mati lah. Perjuangan ni sampai mati. Malaikat ajak buat baik, setan ajak buat jahat. Malaikat ada tenteranya, tentera malaikat namanya hati. Setan ada tentera dia tu nama nafsu. Tengok nafsu kita macam mana. Kalau kita nafsu amarah, habis tuan-tuan. Gabungan dua tentera yang hebat, tentera nafsu dengan tentera syaitan, menewaskan kita tuan-tuan. Tapi kalau kita berjaya menundukkan nafsu kita,
Daripada nafsu ammaratum bisu sampai nafsu lawama, turun lagi mulhimah, turun mutmainnah. Jadi makna kata kerjasama setan dengan nafsu ni tak begitu kuat lah. Sebab nafsu ni dah kita tundukkan dia jadi elok. Kan? Kemudian kita pula rajin buat taat. Hati pula bantu malaikat buat lagi. Jadi setan tak berapa upaya nak kalahkan kita. Tapi kalau nafsu kita duduk ammaratum bisu, hati kita pula lemah tuan-tuan sekalian, habislah. Sebab itu Imam Ghazali kata, kalau kamu dikasyafkan oleh Allah Ta'ala hari ini, kamu akan lihat manusia sedang rokok dan sujud depan setan. Apa setan kata semua dia buat. Apa setan kata semua dia ikut. Terutama di akhir zaman ni. Aduh, tuan-tuan. Pening kita tengok keadaan sekarang ni. Alama ruwiya fil akhbar. Seperti mana yang diriwayatkan pada hadis. Annahu alaihi salatu wassalamu qala, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Yang kata setan ni bisik hati anak Adam ni, dan anak Adam terasa kesan bisikan dia tu, disebut oleh Nabi dalam hadis. Kita tak nampak setan. Tapi ayat Quran, hadis banyak cerita pasal setan. Jadi kita yakin ada setan. Dijadikan oleh Allah untuk menguji kita. Siapa antara kamu yang benar-benar beriman? Kan? وَلِيَعْلَمَ allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Allah Ta'ala nak kamu buktikan siapa kamu yang benar-benar beriman. Jangan duk kata kita beriman. Allah uji sikit dengan setan, tak boleh main masjid. Tak boleh nak mengaji. Tak boleh nak buat baik. Itu makna kita tewas. Allah uji kita dengan setan. Wa yattakhidha minkum syuhada. Supaya Allah nak jadikan kita sebagai syuhada, penyaksi kebenaran Islam ni. Dengan berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Iza wulida libni Adam mauludun. Apabila makna kata dilahirkan anak Adam dengan kelahiran. Bila mak kita makna kata beranak kat kita. Seorang baby dilahirkan oleh ibunya. Qaranallahu subhanahu wa ta'ala bihi malakan. Maka Allah Ta'ala sertakan dengannya malaikat. Malaikat ni bisik ke telinga budak tu. Tak tahu lah budak-budak selalu nampak tuan. Lepas tu saya tak tahu ilmu tu. Ada orang tu ada pandai. Dia kata setan duk kacau dia. Anak saya dulu tuan. Lah ni dia besar, dia tak ada lah masa kecil-kecil tu. Bila bawa pergi rumah tok dia, rumah mak mentua saya di Tanjung Karang. Tepi rumah tu ada pokok belam. Masa umur dia setahun, umur 2 tahun. Dia sampai situ, dia tengok pokok belam, dia gila seorang. Tanya apa, dia tunjuk tu. Saya kata dia pakai benda aku pun dia takut. Dia nampak. Batu besar-besar dia tak nampak dah. Budak-budak kadang dia tak boleh tidur malam. Duduk kerja, pergi hospital, klinik tak sakit apa. Dia nampak lagu mana bertarin ke bersiul ke, kita tak tahu. Tapi Rasulullah SAW kata, apabila dilahirkan anak Adam, qaranallahu subhanahu wa ta'ala bihi, menyertakan oleh Allah Ta'ala dengannya itu malakan. Seorang malaikat. Wa qarana syaitanu bihi, disertakan juga dengannya itu setan. Syaitanan, satu setan. Setan berada, malaikat berada pada orang yang dilahirkan oleh ibunya itu. Dua-dua ni selalu bisik. Kan? Selalu bisik. Setan bisik yang jahat, malaikat bisik yang baik-baik. Itu dia. Fasyaitanu, maka setan itu jasimun ala udhuni qalbi ibni Adam al-Aisar. Setan ni pula berdiri pada telinga anak Adam. Telinga hati anak Adam. Di sebelah Aisar, belah kiri.
Dia duduk berdiri belah kiri, dia duduk bisik. Kita dah duduk ingat dah tu. Main masjid aku nak bagi RM5. Kan? Elok tu main depan kita, dia kata, RM1 berapa cakap ikhlas. Dia kalau tak boleh halang kita sedekah, dia suruh kita kurang. Pandai dia pandai. Oi, setan jangan buat pasal. Kalau ada orang kata setan ni kita tangkap bola botol, rejam mati. Dia tak mati, tuan-tuan. Mana ada setan mati. Sejak jadi setan bela, dia tak mati pun. Bayangkan berapa umur dah. Jangan buat pasal setan ni. Itu dia. Dia duduk belah telinga hati kita, belah kiri. Wal malaku, sedangkan malaikat, jasimun ala uzuni qalbihi aiman. Sedangkan malaikat pula duduk belah telinga hati makna Adam yang di sebelah kanan. Dia bisik belah kanan. Yang malaikat ni, yang setan ni bisik belah kiri. Setan ni kerja ajak buat jahat, malaikat suruh kita buat baik. Bila kita tahu ni malaikat, kita layan. Kita layan dia. Ini setan, jangan layan. Kita tahu ni bisikan setan, jangan layan. Layan teruk kita. Fahuma yadu'uwanihi. Maka kedua-duanya menyeru kedua-duanya. Mereka tak pernah. Itu memang kerja mereka. Kerja setan, bisik ajak orang buat jahat. Kerja malaikat, bisik ada, suruh kita buat baik. Setan pula ada tenteranya, iaitu nafsu. Malaikat pula ada tenteranya, yang dinamakan hati. Tentera hati. Jadi tak payahlah tuan-tuan. Jadi kita cuma nak layan tak layan. Banyak kita tahu. Kita baca hadis tuan-tuan. Hadis berkaitan kelebihan bulan Rejab, Syakban dan Ramadan. Rejab dah lepas halang. Syakban. Banyak hadis tuan. Aisyah menyatakan antara hadis Aisyah. Kami melihat Rasulullah SAW di bulan Syakban berpuasa terlalu banyak daripada bulan-bulan lain. Sehingga kami menyangka baginda berpuasa di bulan Ramadan. Makna Nabi puasa hampir-hampir sebulan tu. Kuat puasa Nabi di bulan Syakban. Puasanya lebih daripada bulan-bulan lain. Kita tahu kelebihan dia. Tapi kita gaya nak puasa, setan main. Macam-macam dia kacau kita. Itu yang timbul nama mujahadah tadi ni. Berperang, lawan dia. Kita tahu ni bisikan syaitan. Lawan, jangan kita menyerah kalah. Lawan habis-habis. Lawan tak lama pun tuan. Saya tanya budak-budak pondok. Kami puasa. Bulan Rejab, bulan Syakban, bulan Ramadan. Rejab dah lepas. Alhamdulillah. Saya tanya budak-budak tu, dia kata, Ustaz, puasa 2 minggu ya? Seminggu atau 2 minggu? Masuk minggu kedua tu, lepas-lepas seminggu tu, 7-8 hari, Rejab tu, dia jadi ringan. Puasa ni, dia jadi ringan. Tak ada masalah dah. Mula-mula memang payah. Masuk sebulan lebih, dah ringan. Lepas tu, jadi biasa. Sepanjang bulan Rejab tu, dia kata, dia dah biasa dah dengan puasa ni. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Perut rasa sakit pun tak ada dah. Alhamdulillah. InsyaAllah lepas-lepas tu, dia main jadi seronok pula nak puasa. Mula-mula payah, kita lawan dia. Mula-mula tu jadi payah. Kemudian tu jadi biasa. Lama tu jadi manis. Jadi sedap, jadi seronok. Jadi seronok. Itu cara kita. Kerja kita lawan setan. Sampai setan mengangkat tangan surrender. Jangan kita menyerah kalah kat dia. Ni bulan Rejab. Bulan Syakban. Nak main Ramadan pula ni. Tak lama lagi Ramadan. Kalau kita dah puasa bulan Rejab, bulan Syakban, main Ramadan clear. Kalau tidak, dia jadi pasar Ramadan. Dia tak jadi puasa Ramadan. Dia layan perut. Orang beli laksa RM2 ya. Dia tutup beli sekilo. Sekilo laksa. Nak makan sampai sekilo. Tunda ayatnya habis 1 jak. Jadi laksawa lah tuan-tuan. Latih. Latih diri kita. Supaya kita, mana kita, buat amal ibadat ni. Begitu juga dengan bangun malam. Saya nak pesan kepada muslimin, muslimat tu utamanya. Besok kalau main Ramadan, bangun Ramadan, bangun bersahur, mangkit makan sok. Jangan mangkit makan sok saja. Mangkit sembahyang tahajud sekali.
sekali dengan bertahajud. Makin esok berapa? Pukul 5.30. 5.30 bagus. Tak payah elok. 4.30. 5.30 lewat sangat. 4.30. 4.30 tu elok sangat dah tuan-tuan. Cukup elok dah tu. Tapi jangan duduk beradun. Tahu beradun? Nak masak ni lah, nak masak ni lah, iris bawang lah, iris cabai lah. Buat masak. Waktu tu pukul 4, 3, 4, 5 pagi tu. Hei, waktu yang cukup hebat tuan. Terutama di bulan Ramadan. Yanzilullah azza wa jalla kulla laylatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusul laylil akhir. Turun Allah Ta'ala ni ke langit dunia hingga 1/3 akhir malam. 3, 4, 5 pagi. Itu waktu Tuhan turun ke dunia. Apa makna Tuhan turun? Pintu rahmat Allah terbuka luas. Rahmat Allah terbuka luas. Mencurah-curah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud Allah turun. Fayaqulu, dan Allah berfirman, mayadu'uni fa'astajabu lahu. Siapa nak berdoa, berdoalah, aku akan makbulkan doa dia. Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa nak minta, minta, aku nak tunaikan permintaan dia. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah kata kat Nabi Muhammad, bila hamba aku yang duduk mangkit semayang tengah malam tu tanya engkau tentang diriku, kamu jawab, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku perkenankan doa mereka yang berdoa. Sebab itu jangan duduk beradun. Muslimat, duduk beradun, jangan duduk beradun. Perangat-perangat sudahlah. Yang malam tak habis tu. Gulai tak habis. Makan malam tu, perangat sayur-sayur semua perangat dia. Jangan duduk masak yang baru. Pasal esok ni orang tak boleh makan banyak sangat. Tapi nasi tuan, kena nasi baru lah. Nasi sejuk tak boleh pi. Makin esok, nasi sejuk tak boleh pi. Kena nasi baru. Sebab itu kita siap sedia kena ada rice cooker. Semua ada rice cooker semua ni. Periuk nasi. Elektrik. Ada kan? Di rumah kan? Rice cooker. Dah habis pangat-pangat. Lepas tu basuh beras. Basuh beras buat yang cukupnya. Tutup balik elok. Petik Swiss. Swiss ada 2 tau. Satu Swiss kat dinding. Satu Swiss kat periuk. Jangan petik dinding dia, periuk tak petik. Periuk tak petik, nasi tak masak. Tak jadi. Dia kata jadi dah betul. Biasa jadi. Dah semua menyala cukup, ambil masa 10 minit ya. Ambil wudu, terus sembahyang. Setan tak boleh kacau bulan Ramadan. Bulan Ramadan, setan tak boleh kacau. Sebab Nabi kata, setan kena tambat. Betul? Betul? Nabi takkan nak bohong. Maksud setan ni Allah tambat, Allah pelemahkan dia punya power. Setan ada, power dia tak ada. Dia tak ada kuasa. Kuasa dia terlalu lemah di bulan Ramadan. Satu lagi duk kacau kita apa? Nafsu. Macam mana nak tekan nafsu? Hampa buka puasa, jangan makan banyak. Makan biasa-biasa aja. Sebab bila kita buka puasa, makan banyak, hati mati tuan-tuan. Siapa kata? Nabi kata. La tumitul qalba bikasratit ta'am wasyarab. Jangan matikan hati kamu dengan banyak makan, banyak minum. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan lebih-lebih. Kalau kita makan banyak tuan, kita tak ada kekuatan nak mendirikan malam di bulan Ramadan. Sebab itu kita makan macam biasa saja. Jangan makan terlalu banyak hingga kita mati hati. Jangan makan sikit sangat sampai sakit perut. Makan sederhana macam biasa. Itu saranan ulama ke atas kita. Kan? Mangkitlah. Kita mangkit Bukit 4.5, kita hantarlah 10 minit. Perangat ni 10 minit. Basuh beras 10 minit. Lepas tu tuan-tuan 4.40, 4.45 kita dah mula sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud, sembahyang hajat, baca Quran, istighfar.
Hari ini tuan-tuan, amalan kita tiap-tiap malam bulan Ramadan. InsyaAllah, salah satu malam Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ada Lailatul Qadar satu malam, tuan, insya-Allah. Tanazzalul malaikatu waruh, akan turun malaikat ruh, malaikat Jibril semua turun. Insya-Allah. Kalau kita beribadat malam tu, seolah-olah kita beribadat 83 tahun. 1000 bulan. Oh, tuan-tuan, besar pahala dia. Jadi kita lah ni baki ada 2-13 hari ni. Kalau yang boleh puasa, kita puasa. Tak boleh puasa apa semua, kita teruskan bangkit malam itu dan ini kita buat bagi elok, insya-Allah. Itu dia. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lisyaitani lummah. Lisyaitani lammatun bibni Adam. Walil malaki lamma. Yakni nazlatun bida'wati min qawlihim. Lamma bil makani wa alamma bi iza nazala bi. Itu dia. Dan bersabda Nabi SAW. Lisyaitani lamma. Setan ni ada lamma. Lamma ni tempat seruan. Iaitu telinga hati anak Adam di sebelah kiri. Itu tempat bisikan setan. Dipanggil lamma. Lisyaitani lammatun libni Adam. Bagi syaitan ni ada tempat seruan dia. Tempat bisikan dia. Iaitu hati anak Adam di sebelah telinga hati belah kiri. Wal malak lamma. Begitu juga bagi malaikat pun ada lamma dia. Tempat bisikan dia. Dia bisik telinga hati anak Adam belah kanan. Dia duduk bisik. Malaikat bisik aja buat baik. Setan bisik aja buat jahat. Kan? Bukan dua ni, ada lagi. Ada bisikan dua lagi. Satu daripada Allah Ta'ala. Bisikan daripada Allah dipanggil qatratun samawiyah. Qatratun samawiyah itu kan bisikan Allah Ta'ala. Bisikan tu cukup kuat. Yang ni lah orang kafir masuk Islam tu. Tanpa dia punya pukulan tu tanpa kuat. Macam kita kata apa? Ribut. Bila dia punya angin tanpa kencang, pokok pun boleh tumbang. Bila bisikan Allah Ta'ala ni tanpa kuat, maka kekufuran boleh tumbang. Orang kafir tu tumbang pukul dia, dia boleh masuk Islam. Ramai tuan-tuan selebriti yang teruk-teruk. Yang minum arak tu kira minuman harian dia. Tapi kena yang ni tuan, berubah terus. Jadi baik. Rajin pergi masjid, lah ni boleh jadi imam pula dah. Dia boleh ceramah kat kita pula dah. Dia betul tuan. Tu apa Cat Steven. Dia masuk Islam, mobil punya bagus. Ada seorang ulama sufi tuan, namanya tuan sekalian Ma'ruf Al-Kharqi. Ma'ruf Al-Kharqi ni ahli sufi yang hebat. Sebelum dia Kristian. Dia beragama Kristian. Pak dia ketua padri di Basrah. Ketua gereja Basrah. Yang besar sekali padri di Basrah. Pak dia bukan setakat Ma'ruf ni masuk Islam. Dia boleh tarik pak dia tu. Yang tu yang hebat. Dia boleh tarik pak dia masuk Islam. Kuat tu. Itu dia. Itu qatratun samawiyah. Afaman syarah Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih, kata Allah. Apakah tidak mereka yang kami kami lapangkan dada mereka dengan Islam. Berlapang dada dengan Islam. Nak buat ibadat mudah. Mengaji senang dapat. Meninggalkan maksiat mudah. Ini mana berlapang dada dengan Islam. Fahuwa ala nurin min rabbih. Atas mereka tu nur daripada Tuhan mereka. Allah campak nur kat dia. Itu namanya qatratun samawiyah. Ada satu lagi tuan-tuan, bisikan iaitu daripada nafsu. Jadi ada 4 bisikan. Bisikan yang baik ada 2.
iaitu daripada malaikat dan daripada Allah Ta'ala, bisikan jahat pada syaitan dan juga hawa nafsu. 4 ni duk main di hati kita. Kalau kita tahu ini bisikan nafsu, jangan layan. Ini bisikan syaitan, jangan layan. Ini bisikan malaikat, kita layan. Ini bisikan Allah, kita layan. Itu dia. Imam Ghazali ni tuan-tuan, Masya Allah. Allah buka, mana kata hatinya cukup lapang, cukup luas. Allah bagi kat dia kepahaman cukup luas. Sampai boleh tulis dalam kitab. Syaitan ni macam mana cara dia merosakkan anak Adam. Itu dia. Summa rakkaba Allah Ta'ala fi binyatil insan tabi'atan ma'ilatan ila syahawati wa nailizati kaifa kanat min husnin aw khubhin fadzalika hawa nafsi sarifati ilal afat. Summa rakaballahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menyusun fi binyatil insan, pada binaan tubuh badan manusia. Dalam badan manusia ni Tuhan bubuh satu benda kita, iaitu tabiatan, iaitu tabiat, ma'ilatan, iaitu tabiat yang cenderung ila syahwat, yang makna kata cenderung kepada syahwat, kepada nafsu syahwat. Ya. Wa nailil lazzat, yang sampai kepada kelazatan, kesedapan. Kaifa kanat min husnin aw qubhin. Bagaimana makna kata ke arah kebaikan dan juga ke arah kekejian. Kecenderungan di hati kita yang Allah jadikan tabiat, naluri yang ada dalam hati sanubari kita. Jadi ini namanya nafsu. Kita teringin nak makan. Itu nafsu. Kalau tak ada nafsu, makan, mudah pakai tak mau makan. Ya. Nafsu nakkan reta. Allah yang jadikan dalam diri kita ni, naluri kita ada nafsu. Nafsu nak reta. Nak berkelamin. Laki-laki nak perempuan, perempuan nak laki-laki. Ini nafsu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nafsu marah. Kita nak marah. Ini pun nafsu juga. Dia duduk dalam diri kita. Tapi nafsu ni tuan-tuan, yang kecenderungan ini, Allah datangkan syariat. Peraturan, undang-undang, hukum hakam, macam mana kita nak menguruskan nafsu kita. Okey. Lah ni keinginan nak makan kan? Allah datangkan syariat. Hukum bagi kita makan. Ada halal, ada haram dia. Kulu minat tayyibat. Wa'malu salihah, kata Allah. Makanlah yang baik-baik, yang halal. Kerjakanlah amal soleh. Makan boleh. Bukan kita nak sekat nafsu, tak makan tak. Kita layan nafsu, makan. Tapi makan ikut batas syariat. Makan yang halal. Jangan makan lebih-lebih. Okey. Lah ni hang teringin nak kepada perempuan. Perempuan nak laki-laki. Didatangkan hukum munakahat, nikah kahwin. Urus dengan cara nikah kahwin. Bukan Islam sekat nafsu tak. Islam datang untuk menguruskan nafsu. Dia tak macam mana Kristian. Laki-laki perempuan. Ini naluri. Fitrah kejadian manusia. Fa'akhim wajah kalidini hanifan fitratallahi allati fataran nasa alaiha. Hadap muka kamu pada agama Islam. Ya Allah bina di atas fitrah kejadian manusia. Islam datang bukan sekat fitrah. Mengurus fitrah. Nak kahwin. Hukum munakahat. Nafsu nak reta. Bohonglah kalau orang kata tak mau reta. Kan? Siapa pun nak reta. Kan? Tapi Islam tak larang. Cari reta. Cari reta dengan cara yang halal. Hingga Allah puji. Rijalun la tulhihim tijaratun wala ba'un an zikrillah. Laki-laki yang tak melalaikan jual beli dah
dan perniagaan dia daripada mengingati Allah, menniaga, datang hukum munakahat, nikah kahwin. Marah, boleh marah. Bukan kata marah lah, tak boleh. Oh, marah ni nafsu, tak boleh marah. Tak. Islam mengurus marah. Nak marah, pergi Palestin. Berjihad fi sabilillah. Mati pun tak apa. Bahkan kalau mati kerana berperang lawan Yahudi, mati syahid. Ha, tu dia. Bukan makna kita buang nafsu dah, kita urus bagi elok. Kan? Islam datang begitu. Kan? Menguruskan nafsu, bukan sekat nafsu. Itu dia. Jadi satu lagi seruan, iaitu di mana kecenderungan kita ke arah syahwat, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Fa'lizalika hawan nafsi. Hawan nafsi syarifah. Inilah yang dikatakan hawa nafsu, makna kata yang memalingkan kita ilal afat, kepada makna perkara yang afat. Perkara yang elok, ada juga perkara yang tak elok. Kalau kita atur nafsu kita ikut syarak, dia bawa ke arah kebaikan. Kalau kita atur dengan cara tak betul, dia membawa kita ke arah kesesatan. Fahazihi salah satu du'at. Maka kata Imam Ghazali, maka inilah 3 du'at, seruan-seruan di hati kita. 1, malaikat. Seruan dia kita namakan ilham. Faham tak? No? Kedua, seruan daripada syaitan. Namanya waswasah, ajak buat jahat. Satu lagi, kecenderungan daripada hawa nafsu kita. Nafsu nak makan, nafsu marah, nafsu ingin kelamin, nak harta. Ini kecenderungan nafsu. Yang mesti kita atur dia, susun dia, arah dia ke arah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tolak syariat, rosak kita, tuan-tuan. Kita tolak syariat, ikut hawa nafsu semata-mata, setan akan bantu nafsu. Kita letih, tuan. Rosak kita dibuatnya. Inilah 3 seruan yang disebut oleh Al-Imam Ghazali yang sentiasa duk bisik di hati kita. Kadang-kadang bisikkan setan. Kadang-kadang bisikkan malaikat. Kadang-kadang dibisik oleh hawa nafsu. Macam mana kita tadbir ni bisikkan ni? Nak sekat dia main tak boleh. Dia mesti main punya. Cuma macam mana kita nak urus? Oh, ini bisikkan syaitan. Macam ni buat. Ini bisikkan malaikat. Buat macam ni. Ini bisikkan nafsu. Kita buat lagu ni. Maka hidup kita akan selamat dunia dan akhirat, insya-Allah. Boleh faham tak? Panjang-panjang tak lagi pening. Dikit-dikit dulu. Dia ni hari-hari kan. Tuan-tuan malam ni tuan balik tidur, tuan-tuan terjaga pukul 4 pagi. Tuan-tuan pun tak nak makit tahajud kan. Bila mic kita tering itu, faham ni malaikat suruh ni, malaikat bisik ni. Kita makit lah. Bila mic suruhan kata, benda yang kata awal lagi kau begitu gini, ni setan haram jadah ni. Jangan layan dia, tahu dah kita nak atur hidup kita bagaimana cara yang selamat daripada bisikan-bisikan setan tadi ni, insya-Allah. Jadi kita berhenti tang ni dulu, insya-Allah. Malam ni kita ada mayat. Insya-Allah kita sembahyang mayat, ingat kita pun akan jadi mayat. Lepas tu orang kata, sembahyang olehmu sebelum kamu disembahyangkan. Belum orang sembahyang kita, kita ingatlah tuan-tuan sekalian. Kita pun akan jadi macam dia juga. Sebab tu buatlah persiapan sebaik mungkin, insya-Allah. Itu dia. Jadi tuan-tuan, sebelum saya berunduk ni, ada sikit rajuan lah. Jadi saya ni tuan-tuan, dalam menghadapi sikit masalah lah. Berkaitan pondok di Pulau Pangkok tu bukan masalah apa. Berjalan elok lah. Cuma segi kewangan. Jadi pendapatan jauh kecil tuan-tuan daripada perbelanjaan. Perbelanjaan semua sekali tuan-tuan, dengan api, gaji guru, dengan makan budak-budak semua, mencecah lebih kurang 8,000. 8,000 sebulan. Sedangkan pendapatan tuan-tuan cuma lebih kurang 1,000 ya. Saya ambil iuran RM100 sebulan kat budak-budak tu. Sebab orang Pangkok ni macam orang kalau Kedah lah, orang susah. Tujuan saya supaya makna kata nak mengislahkan masyarakat
di Pulau Pangkok tu. Tu yang saya buat ya. Jadi dalam saya duduk pikir dah setahun dah tu tuan. Sebulan kita defisit paling kurang 6,000, 7,000. Saya duduk keluar lah 6,000, 7,000, 6,000. Lama-lama nak kering lah tuan. Lepas tu baru ni seorang sahabat lah. Dia jumpa saya sembang, hai saya. Kita nak sembang pun pada orang yang faham cara kita. Dia kata saya cadang macam ni Ustaz. Kalau Ustaz tujulah. Ustaz mengajak, dia kata berapa tempat sebulan. Saya kata setiap bulan, setiap hari saya mengajak. Malam saja ada 30 malam. Kuliah subuh, kuliah duha, saya ingat tak kurang 10. 40 tempat lah mana saya dah sebulan lebih kurang. Boleh tak Ustaz? Dalam kuliah Ustaz tu minta komitmen daripada yang main mengaji tu. Tak usah banyak, RM10 lah sebulan. Kan? Yang mampu lah, yang tak mampu tak payahlah yang mampu. Minta RM10 lah. Kalau ada 20 orang satu tempat Ustaz mengajak tu ada 20 orang bagi komitmen, Ustaz dah dapat RM200. Kalau sebulan dah dapat 6,000. Jadi kalau tak cukup pun Ustaz tak berat sangat dia tahu. Saya rasa cadangan itu bagus juga. Saya pun mulalah gerakkan tuan awal bulan hari tu ni. Saya pergi mengajak, saya cerita kat ramai yang mendengar. Mengikut anak saya yang saya amanahkan jaga sekolah di Pangkok tu. Jadi Alhamdulillah, maknanya bulan ni dah ada 2,000 lebih. 2,000 lebih dah dapat. Jadi makna kata kalau sebulan dapat 3-4 ribu pun, makna ringan sikitlah bebanan tu. Jadi tujuan saya malam ni ialah bagi tuan-tuan yang cenderung lah rasa teringat hati nak tolong saya kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan boleh, makna beli komitmen RM10 lah sebulan saya minta. Yang mampu lah, yang tak mampu tak payahlah. Pergi ambil dekat bak jualan tu, ada nombor akaun yang di Pulau Pangkok tu. Khas untuk Pulau Pangkok. Sebab saya buka pondok ni tuan-tuan di Pulau Pangkok ni, dia lebih ke arah nak ubah suasana Pangkok ni. Tuan-tuan ni ramai main mengaji. Di Pulau Pangkok tu tuan-tuan kalau kuliah masjid 5 orang, 10 orang. Tu ramai dah tu. Macam mana kita nak gembok bagi Pulau Pangkok tu macam jadi di tanah darat ni juga. Tu saya buat strategi, ambil orang Pulau Pangkok, anak-anak mereka mengaji, bagi mereka hafal Quran, baca Quran dengan betul, ajak ilmu fardu ain supaya mereka boleh berdakwah kepada masyarakat adik-beradik mereka di Pulau Pangkok. Ambil kaedah yang dibuat oleh Rasulullah SAW menghantar Muaz bin Jabal balik ke Yaman. Dalam teknik dakwah ni tuan-tuan, makna kalau dia balik, dia menyebarkan dakwah di tempat asal dia lebih berkesan. Kerana orang tempatan ni dia tahu budaya setempat. Dan orang tempatan ni adik-beradik semua. Adik-beradik mereka semua. Jadi itu yang saya cuba buat. Jadi barang siapa yang ada teringin nak bagi komitmen ni, tuan-tuan pergi saja ke tempat jualan tu. Ada saya siapkan dengan brochure, nombor akaun sekolah tu. Tuan-tuan masuk saja. Saya minta RM10 ya, insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, kalau tuan-tuan lepas pergi ke Pulau Pangkok, kalau tuan-tuan ingat nak bermalam di sana, kita di pondok kita tu ada sedia tempat bermalam. Kita buat bilik macam bilik hotel lah. Kita buat 6 biji. Dan kita buat rumah juga macam homestay. Pun ada 2 biji. Dijangka lepas raya ni boleh guna lah insya-Allah. Jadi banyak kawan-kawan kita tuan-tuan di Bersungai Petani ni bersini. Pergi bantu. Baru ni dia pergi wiring. Dia pasang aircon dan semua. Dia pasang bumbung sebelum tu. Jadi orang Sungai Petani tolong pergi buat tu semua. Terima kasih banyak-banyak lah. Dia berkata elok agak Ustaz buat ni. Dapatlah orang main tidur 92. Dia bagi sikit duit. Boleh tampung perbelanjaan di Pulau Pangkok. Untuk pengetahuan tuan-tuan. Di atas tanah 2 ekar. Tanah arwah pak saya, mak saya. Yang saya wakaf untuk kegunaan sekolah tu. Orang nak beli kat saya 2 juta tuan tanah tu. Kalau aku jual tu, aku jadi jutawan tu. Apa juga buat betul. Tapi bincang adik-beradik, kau semua tu adik-adik saya, mereka setuju dengan saya untuk buat pondok. Supaya mudah-mudahan mengalirlah pahala tu kepada mak, pak dan juga segala
mana orang-orang yang memberi wakaf, insya-Allah. Jadi itulah saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa nak bantu saya, boleh tuan-tuan boleh ambil. Kalau boleh, tuan-tuan kalau ada grup WhatsApp ke ada kawan-kawan, tolong tembak sama. Supaya mana kita sebarkan kebaikan ni ke tengah-tengah masyarakat, insya-Allah. Itu saja tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Selamat menyambut Ramadan Karim. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat makna menghidupkan Ramadan dalam arti kata yang sebenarnya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha. Wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.